Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada malam ini dalam mentelaah kitab Islam Agama Rahmah, siri yang kelima. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan prinsip-prinsip asas dialog, toleransi dan perkongsian hidup. Pengiktirafan kepelbagaian kaum, warna kulit, ideologi, agama dan pegangan. Artinya apa? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf kepelbagaian manusia ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptanya. Dari sudut kaum. Semalam pun kita dah membicarakan bahawa kaum ni kita berbilang-bilang kaum, ya, warna kulit macam tu juga, ada yang kulit putih, kulit hitam. Kita orang Melayu ni sawo mateng, ya. Sawo mateng tahu sawo mateng? Sawo mateng tu ciku masak. Nanti orang tanya sawo mateng benda kan. Kemudian ideologi, agama dan pegangan. Sesungguhnya antara sunatullah, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya manusia muslim dan non-muslim itu berbagai-bagai dari segi agama, pemikiran, ideologi dan persepsi. Hakikatnya terdapatnya puluhan ratusan bahkan ribuan bentuk ideologi, agama, persepsi dan mazhab pemikiran dalam pelbagai aspek kehidupan. Perbezaan ini merupakan bahagian dari kehendak Allah Ta'ala dan ketetapannya sejak azali. Mana apa, daripada sejak azali memang Allah Ta'ala ciptakan manusia ini dengan pelbagai ragam dia, pelbagai bentuk, warna kulit dan seumpama dengannya. Itu adalah semua sunatullah. Memang satu ketetapan Allah Ta'ala yang salah satunya kita dah bicarakan sebelum ini, tujuannya iaitu untuk saling berkenal-kenalan, ya. Dan keduanya juga ia merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah Taala menukilkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala atau membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Minta maaf saya tersilap tadi tu, sila. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Lil alimin bukan lil alamin, ya. Tulisannya tu kecil sangat jadi tak berapa nampak. Lil alimin. Lil alimin maknanya apa? Apa yang Allah Taala jadikan ini, kepelbagaian bahasa, kepelbagaian warna kulit, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mengetahui, mana bagi orang yang mengkaji, orang yang menghayati tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kata sekalian, bila disebut ayatun, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ni dia ada dua. Satu tanda-tanda kebesaran yang al-maktubah, yang ditulis, iaitulah Al-Quran. Itu tanda-tanda kebesaran yang banyak Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua iaitu
ayatun kauniyatun, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan-penciptaan. Allah Ta'ala jadikan gunung ganang, jadikan ombak di lautan, jadikan pelbagai yang ada di dunia ini, itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satu penciptaan itu iaitu penciptaan bahasa, penciptaan warna kulit. Bahasa ni pun pelbagai, tentu sekali menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita di Malaysia mungkin kita belajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, ada bahasa bonda sikit ya, bahasa Jawa ya Ustaz Azhari, bahasa Jawa, Ustaz Mustaqim bahasa Kelantan, ada pula bahasa Banjar, macam-macam bahasa. Tu baru sikit. Kalau kita pergi di Indonesia saja ratusan bahasa tu sekalian. Ratusan bahasa. Itu baru di Indonesia. Kalau itu pergi negara-negara lain lagi banyak. Sebenarnya kat dunia ni ada ribuan bahasa tu sekalian. Kenapa yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Taala? Sebab apa? Sebab bahasa ni semua Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptanya, semua Allah Taala faham. Kalau semua bahasa ni kita sebut secara serentak, kata ada 1000 bahasa. 1000 bahasa tu disebutkan secara serentak, Allah Subhanahu Wa Taala faham semua bahasa tersebut. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam konteks kepelbagaian agama, mazhab dan pandangan pula, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah tentu sekalian ayat ke berapa ni? 213. Ayat ke 213, ayatnya panjang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya, panjang ayatnya. Allah Taala kata apa? Manusia itu dulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan khabar gembira dan peringatan. Jadi disampaikan khabar gembira kepada kita dengan syurga, tentang pahala-pahala, tentang kebaikan-kebaikan. Semua itu adalah berita-berita gembira dan peringatan. Peringatan, adanya peringatan kalau kita baca dalam Quran kan, jangan mencuri, nanti potong tangan, jangan minum arak, jangan larangan-larangan, itu semua adalah peringatan-peringatan daripada Allah Ta'ala. Begitu juga diingatkan kita bahawa orang yang melakukan kejahatan nanti dapat dosa nanti mati masuk neraka, ada hukuman Allah Ta'ala. Jadi dua-dua sekali. Sebab tu saya teringat sekarang dulu ada guru kita mengajarkan kita, katanya bila kita membaca Al-Quran ini, kadang-kadang Quran itu memberikan satu motivasi, rangsangan untuk melakukan kebaikan. Macam kita dengan anak kita kan. Kita dengan anak kita satu masalah, contoh dulu-dululah, sekarang dah tak boleh ni. Adalah anak saudara kita contohnya nak pergi belajar ke Universiti Al-Azhar. Kita pun bawa kita punya anak. Nak pergi mana? Pergi airport. Buat apa bah? Tu sepupu kau nak pergi belajar dekat Mesir. Kau belajar sungguh-sungguh. Kau tengok macam sepupu kau tu. Mana? Galakan. Dalam Quran begitu juga galakan. Menceritakan. Ya, khabar gembira apa? Oh, orang-orang soleh, orang-orang mati syahid, orang-orang begini-begini tempatnya dalam syurga. Jadi kita terangsang daripada ayat tadi untuk melakukan kebaikan. Begitu juga kita dengan anak kita tadi. Begitu juga Al-Quran bersifat sebagai peringatan. Kita bawa anak kita kan naik kereta tu, tiba-tiba tu ada orang kena tangkap polis tu selia, kena gari. Tu bagi tu, kau tengok budak tu, dia mencuri tu, dia menyamun, dia meragut. Tengok polis tangkap dia, gari dia, masukkan dalam lokap. Kau jangan jadi macam tu. Jadi maknanya Quran juga bersifat macam tu, memberi peringatan supaya jangan kita melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dah diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandungi kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi setiap nabi-nabi juga diturunkan dengan kitab-kitab dan suhuf-suhuf. Ya, di dalamnya ada peraturan-peraturan untuk disampaikan kepada umatnya sebagai satu kaedah untuk menyelesaikan masalah. Macam kita hari ini Quran. Ada timbul masalah apa pun, kembali kepada Al-Quran ya. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Kerana kedengkian di antara mereka
maka dengan kehendaknya Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Sebab tu kita selalu diminta untuk berdoa, minta doa hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiap kali kita sembahyang pun kita mintakan ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuki kami jalan yang lurus. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab yang akan memberikan kemudahan kita untuk nak masuk syurga, tak masuk syurga tu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak masuk syurga, tak masuk syurga tu pilihan kita tuan-tuan sekalian. Kita yang pilih. Kita nak masuk syurga, kita beramal-amal ahli syurga. Tapi Allah Ta'ala dah tunjukkan jalan. Ini yang mudah untuk kamu masuk syurga. Ditunjukkan oleh para nabi, ditunjukkan oleh kitab. Ini jalannya. Orang nak masuk neraka, Allah Ta'ala tunjukkan jalan tuan-tuan sekalian. Tapi tetap boleh salahkan. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi kita pilihan. Pilih kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Beramal-amal ahli syurga, masuk syurga. Beramal dengan amal ahli neraka, masuk neraka. Bukan berarti Allah Ta'ala paksa kita masuk neraka tak. Sebab Allah Ta'ala dah bagi kita pilihan. Kalau kau nak masuk syurga, ini jalannya. Siapa contohnya? Rasulullah. Siapa contohnya? Para nabi, para syuhada, para solehin. Kalau kau degil nak masuk neraka, ini jalannya. Jalan nak masuk neraka ini ditunjukkan satu-satu. Contoh orang masuk neraka siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, macam tu. Jadi tu terserah pada kita. Kalau iklan tu kata apa? Anda mampu memilihnya. Jadi anda nak pilih syurga ke nak pilih neraka tu terletak pada kita sendiri tu sekalian. Tapi Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang degil, orang-orang yang kafir, orang-orang yang engkar tu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hatinya kotor, hatinya keras, hatinya hitam. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian. Kemudiannya di antara ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada wujudnya perbezaan ini. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan adalah ayat ke-118, 119 ya. Nanti ni tuan-tuan boleh catat baru rujukanlah sebab tuan-tuan tak ada kitab kan. Ketetapan tentang wujudnya perbezaan. Mana antara manusia ni dia ada perbezaan. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu mengkehendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka sentiasa berselisih. Mana kalau Tuhan nak jadikan kita jadi semua umat yang satu, itu adalah perkara yang sangat mudah tuan-tuan sekalian. Dijadikannya kita satu. Melayu semua. Jadi Cina semua. India semua. Boleh, Tuhan boleh buat tuan-tuan sekalian. Tapi tak syok lah tuan-tuan sekalian kan. Satu bangsa je. Tuhan nak jadikan laki-laki semua. Boleh. Itu Tuhan tu senang saja tuan-tuan sekalian. Kun fayakun boleh. Tetapi dijadikannya ada lelaki, ada perempuan. Di situ adanya dia punya hikmahnya. Dijadikan di situ ada berbangsa-bangsa, ada hikmahnya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh menghina atas nama bangsa, menganggap bahawa bangsa kita lebih mulia daripada bangsa orang lain. Tidak tuan-tuan sekalian. Sedangkan Allah Ta'ala sebut bahawa kemuliaan manusia itu ialah kerana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Walaupun orang tu hitam legam tuan-tuan sekalian, dia bertakwa, dia lebih baik daripada kita yang putih melepak. Tapi kalau putih melepak, soleh pula, itu lagi bagus. Jadi sebab tu kita kena faham tuan-tuan sekalian benda-benda seperti ini. Saya kadang-kadang sedih tu kata tengok kita dalam masyarakat di Malaysia, hanya kerana sedikit perbezaan politik apa semua, kita gelar sipulan itu kafir harbi, sipulan itu kafir harbi. Sedangkan ia tidak menepati piawaian kafir harbi itu. Jadi kita kena ingat, orang kafir yang ada dalam negeri kita ialah kafir muatinin, kafir warga negara tuan-tuan sekalian. Mereka ada hak daripada sudut kewarganegaraan. Kalau mereka melakukan kesalahan, ayo kita ambil tindakan melalui pengadilan, mahkamah dan seumpama dengannya. Macam di zaman Rasulullah, ada orang kafir tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi hidup bersama mereka tak ada masalah, kecuali mereka melakukan tindakan yang salah. Seperti puak-puak Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir apa semua. Mereka khianat terhadap orang Islam, lalu mereka diambil tindakan. Tindakan itu secara tindakan undang-undang tuan-tuan sekalian. Dipastikan, dibuktikan bahawa dia melakukan salah, baru dia ambil tindakan. Bukan kita main tuduh-tuduh je, itu kafir harbi dan seumpama dengannya tanpa kita membuktikan. Sebab nak tuduh orang kafir harbi pun ada dia punya syarat-syaratnya. Bukan main kita harbikan dia. Sebab bila kita kata seorang itu kafir harbi, maka halal darahnya untuk kita bunuh dia tuan-tuan sekalian. Hartanya boleh kita rampas. Jadi bukan senang-senang kita nak hukumkan orang kafir harbi. Ada lagi pula tu sekalian, si fulan itu kafir laknatullah. Mana boleh kita laknat orang tuan-tuan sekalian? Dia belum mati lagi. Boleh jadi suatu masa dia bertaubat,
Dia masuk Islam. Dia masuk Islam tuan-tuan sekalian, habis semua dosa-dosanya. Masuk syurga tanpa hisap. Tak ada soal-soal. Kita belum tentu lagi. Kita tuduh orang itu, tuduh orang ini, fitnah orang sana, mengumpat orang sini. Itu banyak soalan nak kena jawab. Jadi bukan senang-senang untuk kita nak mengkafir harbikan orang dan kita nak melaknat orang. Tak ada tu Syekh. Kita tak boleh melaknat orang sewenang-wenangnya. Kecuali orang yang memang dilaknat oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Iblis laknatullah. Itu boleh sebab memang dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang belum meninggal dunia ada di sekeliling kita ini, mereka tidak boleh dilaknat sewenang-wenang kerana mereka masih lagi ada peluang untuk mereka kembali ke jalan Allah Ta'ala. Kita duk laknat-laknat kita, esok ke akhirat dia tanya pula, kau laknat aku, yang kau tu apa peranan? Kau ada agama, kau tak sebarkan pada kami. Kau belajar diturunkan Quran, kau tak sampaikan Quran pada kami. Akhirnya kita pula sangkut tu sekalian. Jadi berhati-hati dalam kita mengungkapkan kalimah laknat, kalimah-kalimah harbi dan seumpama dengannya. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam surah Hud ayat 119 ditambah lagi, illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimah yakni keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya. Jadi orang yang derhaka akan dicampak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Taala, iaitu orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan sentiasa dipandu ke jalan yang betul, dipandu ke jalan yang lurus sehingga dia masuk ke dalam syurga. Tapi Allah Taala sebut dah, siapa derhaka, siapa degil, siapa yang melanggar perintah Allah, yang itu tempatnya neraka. Siapa masuk neraka? Manusia dan jin. Jadi jin ni dengan manusia sama hukum dia tu sekalian. Jin pun ada yang jin ni pun mukallaf macam manusia juga. Sebab tu kalau dia buat salah, dia pun masuk neraka juga macam manusia. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengulangnya lagi di dalam surah An-Nahl. Kita lihat surah An-Nahl ayat yang ke-93 ya tuan-tuan sekalian. Ayat 93. Allah Taala berfirman, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walaki yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah mengkehendaki, nescaya dia menjadikan kamu satu umat sahaja, tetapi dia menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Yang makna kalau Tuhan nak jadikan semua satu je boleh, tetapi tak jadi macam tu. Allah Ta'ala jadikan sebahagian mereka, iaitu orang-orang yang diberikan petunjuk, yang sebahagian lagi orang yang sesat. Tapi Allah Ta'ala dah bagi peluang untuk kita mengikuti jalan yang betul. Jadi bila jadi sesat itu salah sendiri ya. Tak boleh kita salahkan Allah Ta'ala, kata oh Allah Ta'ala yang jadikan kami macam ni, Allah Ta'ala yang berkehendakkan kami jadi sesat. Tidak. Sebab Allah Ta'ala dah atur, hantar para nabi untuk menjadi contoh ikutan, turunkan kitab untuk jadikan panduan. Tapi kita tak ikut juga, berarti salah kita sendiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya ataupun menyoal kita di akhirat nanti tentang apa-apa yang kita kerjakan kat dunia. Kat dunia ni tuan-tuan sekalian, apa yang kita buat semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala, dan semua kita akan jawab. Tapi bukan pakai mulut ya. Nanti jawabnya pakai tangan, mata, hidung. Semua yang lain-lain itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak kelentung. Sebab mulut ni kadang-kadang dia nak kelentung juga kan. Tapi di akhirat tak, tangan akan jawab. Apa yang kita buat, seluruh anggota badan kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala di dalam surah Asy-Syura ayat 8, dalam surah Asy-Syura ayat 8 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wazalimuna ma lahum وَظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan sekiranya Allah mengkehendaki, nescaya dia jadikan mereka satu umat, tetapi dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki ke dalam rahmatnya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Sebab tu tuan-tuan sekalian, jangan menjadi orang yang zalim kat dunia ni. Zalim ni banyak tuan-tuan sekalian. Menipu, makna benda-benda yang kita buat melanggar perintah Allah itu zalim lah tuan-tuan sekalian. Zalim ni bukan kita pukul orang.
semata-mata. Bukan kita ambil hak orang semata-mata. Termasuk juga tuan-tuan sekalian, zalim itu ialah kita membiarkan diri kita melakukan kedurhakaan pada Allah Ta'ala. Kita membawa diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang salah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suruh sembahyang, kita tak sembahyang, derhaka tuan-tuan sekalian. Tapi kita jarang kan sebut orang tak sembahyang tu derhaka. Kita apa nama ni, tak jaga diri kita. Sepatutnya kita dah tahu dah kita ni ada penyakit apa semua, kena makan ubat apa semua, kita tak nak, kita degil, tak mau vaksin contohnya sekalian. Itu menjadi boleh membawa kepada kezaliman sebab kita membiarkan diri kita terdedah kepada perkara-perkara yang memudaratkan, sedangkan Allah Ta'ala ciptakan kita dalam keadaan sempurna. Jadi ingat, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim, ya. Baik tu sekalian. Jadi banyaklah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kejadian manusia itu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan manusia itu satu, tetapi Allah Ta'ala jadikan pelbagai tadi. Ada banyak. Baik, jelaslah di dalam ayat-ayat yang disebut tadi bahawa ini merupakan keadaan manusia. Seperti mana juga boleh difahami dengan menerima perbezaan dan berusaha untuk mengurangkannya. Walau bagaimanapun perbezaan-perbezaan yang wujud tidak dikira sedikit atau banyak, lemah atau kuat, kecil atau besar, bergantung kepada komposisi dan kelompok yang berbeza antara Muslim dan non-Muslim, namun perkongsikan kemanusiaan antara keseluruhan manusia, usul agama dan nilai-nilai tertinggi lebih banyak, besar dan penting daripada perpecahan dan perbalahan, khususnya dalam situasi penerimaan terhadap non-Muslim dan perkongsian hidup. Jadi banyak perbezaan-perbezaan antara kita dengan non-Muslim tadi, besar kita punya perbezaan tadi, bukan itu yang kita nak bincangkan di sini, kata dia. Iaitu yang penting bagaimana untuk kita mengatasi perbezaan-perbezaan tadi dan juga perbalahan-perbalahan sehingga kita boleh hidup duduk sama dengan orang-orang non-Muslim. Kita boleh berkongsi hidup di dalam satu komuniti masyarakat. Itu yang kita nak sudah. Bukan kita mencari perbezaan-perbezaan dengan orang non-Muslim itu tujuan untuk bermusuhan. Sebaliknya yang mana titik yang berbeza-beza itu tujuannya ialah untuk kita selesaikan permasalahan itu, untuk kita hidup aman dan damai. Sebab tu kalau kita lihat zaman Nabi itu sekalian, hidup aman damai, ya. Sebab Nabi tak lihat daripada sudut perbezaan yang banyak yang menyebabkan mereka berpecah. Sebab Islam tak suruh buat itu. Islam suruh cari jalan supaya manusia ni hidup dalam keadaan bersatu hati. Itu tujuannya. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan bumi ini untuk seluruh makhluknya, manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, untuk kita hidup secara bersama. Bukan hanya untuk semata-mata manusia. Bumi ini bukan hak manusia semata-mata. Sebab tu kena ingat sekalian, bumi ini milik Allah Ta'ala, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kat dunia ni menumpang. Jadi bila menumpang, jangan nak sombong macam tokek pula, tuan-tuan sekalian. Bila menumpang ni ikut cara menumpang lah. Apa yang telah digaris pandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu yang kita kena ikut. Kalau itu kita ikut, aman tuan-tuan sekalian. Ni hari ni yang tuan-tuan tengok kat Malaysia ni jadi huru-hara ni, pasal apa? Pasal ni lah manusia dia tak ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya semua huru-hara. Manusia ni dah lah satu dipandu dengan Quran, bagi akal. Kalau dalam negara tu ada perlembagaan pula, ada undang-undang, kita langgar. Bila kita langgar, ini jadinya tuan-tuan sekalian, jadi kalang kabut. Jadi bila kalang kabut ni, yang jadi masalah ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik keberkatan kita, tuan-tuan sekalian. Keberkatan kita hidup bermasyarakat itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang datangnya huru-hara dalam kehidupan manusia ini. Baik, seterusnya sunnah tadafu', yakni pertentangan, dan sunnah dorongan ke arah kebaikan. Tadi kita sebut sunnatullah tentang penciptaan manusia yang berbilang-bilang dan pelbagai itu. Sekarang kita masuk tajuk sunnah tadafu', yakni pertentangan dan sunnah dorongan ke arah kebaikan. Al-Quran tidak menggunakan lafaz as-sira', yakni pertarungan. Pertarungan ni ada banyak dalam Quran, ya. Dalam bahasa Arab ada as-sira', ada apa lagi, banyaklah. Tapi di sini menggunakan perkataan at-tadafu', menggunakan lafaz ad-daf'u, kemudian ad-difa' dan al-mudafa'ah.
Dalam surah Al-Hajj ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana ayatnya pula tu sekalian ya? Tak jumpa pula, hilang dah ayat dia. Mana tadi ayatnya? Okay, kita tengok dia punya terjemahan sajalah tu sekalian ya. Terjemahannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang beriman, beramal soleh. Itu memang berulang-ulang dalam Quran pun sebut tu sekalian ya. Allah Taala bersama dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi Allah Taala tak suka siapa? Orang yang khianat dan orang yang tidak bersyukur. Sebab tu bersyukur ni salah satu daripada sifat orang-orang yang beriman. Ya, sehingga dalam satu hadis qudsi disebut, kalau hamba-Ku tidak bersyukur dengan segala nikmat yang Ku berikan, tidak sabar dengan segala cobaan yang Ku tibakan pada dia, dan tidak redha dengan ketentuan yang Ku tetapkan, sila cari bumi lain untuk dia tinggal dan cari Tuhan lain untuk disembah. Tu marah punya maksimum punya marah lah tentu sekalian ya. Jadi ni syukur ni salah satu perkara yang mesti kita amalkan. Dan syukur ni bukan kita makan kenyang alhamdulillah, bukan. Syukur ni bagaimana kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan. Allah Taala bagi kita nikmat kesihatan kita untuk beribadah, untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kebaikan. Allah Taala bagi kita nikmat harta itu kita gunakan untuk kebaikan. Mana seluruh nikmat yang Allah Taala bagi kita gunakan untuk kebaikan dan melakukan ibadah. Yang itu dinamakan sebagai bersyukur. Ya. Kemudian satu lagi khianat. Ini antara perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang khianat. Jadi sebab tu jangan jadi pengkhianat tentu sekalian kat dunia ni. Sama ada pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada kawan-kawan, ahli keluarga, jiran, tak boleh jadi khianat. Jadi jangan kita menjadi orang khianat. Ini ada orang cerita khianat macam-macam. Khianat itu, khianat ni, ya. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, surah Al-Hajj ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi, dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak padanya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ketika mana dalam peperangan pun, ya, kita dilarang tuan-tuan sekalian untuk merobohkan rumah-rumah ibadah. Tak boleh. Orang yang ada di rumah ibadah tak boleh diganggu. Tengok, kalau Allah Ta'ala tak cegah ini tuan-tuan sekalian, sudah tentu akan berlaku kerosakan. Orang akan sewenang-wenangnya runtuhkan rumah-rumah ibadah orang bukan Islam. Orang bukan Islam macam tu juga boleh robohkan rumah ibadah orang Islam semua, kalau tidak dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Islam, rahmahnya Islam itu mencegah kita daripada membuat kerosakan terhadap rumah-rumah ibadah. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 251, dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia yang engkar dan derhaka dengan setengahnya yang lain, yakni yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Maka dunia ni tu kan, Allah Ta'ala tak jadikan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, maka rosak muka bumi ini disebabkan oleh orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang tentu saja kalau kita tengok, ada memang disebut dalam satu hadis, iaitu kerosakan yang berlaku di muka bumi ini bukan semata-mata kerana kejahatan orang yang jahat. Tetapi Allah Ta'ala timpakan keburukan di muka bumi ini adalah disebabkan orang-orang yang baik berdiam diri terhadap kejahatan. Orang melakukan kejahatan, kita diam je, alah lantaklah, tu tak ada kena-mengena dengan aku, ini orang politik, ini anak si Fulan, ini si Anu, dia tak mau, dia berlepas diri tu sekalian. Orang yang baik ni, dia tak mau campur, dia tak mau sama-sama mencegah kemungkaran. Maka sebab itulah Allah Ta'ala timpakan bala bencana. Jadi ingat tu sekalian, bala bencana bukan semata-mata diturunkan oleh Allah Ta'ala kerana jahatnya orang yang ada di sebuah negeri, tetapi kerana orang-orang yang baik berdiam diri terhadap kejahatan. Kita tahu ada kejahatan, kita diam. Macam zaman sekarang ni kita tengok kejahatan politik. Kalau orang baik tak berkecimpung dalam politik itu sekalian, maka akhirnya orang-orang jahat akan menggunakan kesempatan. Sebab apa? Sebab kuasa politik ni sangat besar, tentu sekalian. Kuasa politik ni sangat penting.
Sebab tu orang akan cuba dapatkan kuasa politik walau dengan apa cara sekalipun. Walaupun dia tahu dah tak cukup sokongan, dia tetap juga nak pertahan juga. Dan yang paling kita letih tu sekalian, bila ada orang yang mengaku Islam, berjuang untuk Islam, bersekongkol dengan golongan penderhaka dan pengkhianat tersebut. Ayat-ayat ini jelas menunjukkan sunnah tadafu' dan ianya merupakan antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam memerangi golongan yang zalim. Namun ianya tidak bermaksud menanam bibit-bibit pertarungan di dalam bentuk pemikiran seorang muslim dan menjadikan sebagai pegangan hidup dalam berinteraksi, seperti mana dalam hal khilaf atau perbezaan sebagai ketetapan Allah taala, maka dengan itu tidak sewajarnya dijadikan pegangan hidup dalam berinteraksi. Mana apa tu sekalian? Kita dah tadi belajar tentang perbezaan, kemudian ketetapan Allah terhadap orang yang zalim. Semua ini yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran bukan tujuannya untuk kita bermusuh-musuhan, bukan untuk kita berselisihan. Sebaliknya, macam perkara-perkara khilaf, kita bukan jadikan sebagai pertentangan, tetapi cari titik pertemuan yang mana boleh kita untuk hidup bersama dan menyelesaikan masalah secara bersama. Macam tu. Macam orang khilaf lah. Orang khilaf, dia takkan boleh kata dia betul, orang lain salah. Tentu sekalian. Contoh orang wuduk. Wuduk ni tentu sekalian, kalau dalam mazhab Hanafi, niat tak termasuk dalam rukun wuduk tentu sekalian. Dia niat wuduk tu, kita nawaitu raf'al hadas tu sampai atas ni, sampai min manbati sya'ri, daripada tempat tumbuh anak rambut tu kita pun niat kan. Masa kita sapu muka tu. Tapi dalam mazhab Hanafi tu sekalian, ia bukannya rukun. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i rukun. Kita tak boleh kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi salah. Tidak, tentu sekalian, dia ada asas dia. Macam tu juga sapu kepala. Kita sapu paling kurang dalam mazhab Syafi'i tiga helai rambut. Tapi dalam mazhab lain ada yang suku, ada yang separuh, ada yang basah semua. Jadi perbezaan-perbezaan ini sebenarnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara khilaf hendaklah kita raikan. Kita raikan rakan-rakan kita yang berbeza pendapat dengan kita. Jangan kita anggap orang yang berbeza pendapat dengan kita sebagai musuh kita. Baik, perkara yang lebih utama untuk umat ini adalah penegasan Al-Quran tentang cara untuk berinteraksi dengan pihak yang berbeza pandangan pada luar situasi peperangan. Jadi tujuan tentu saja ayat Quran menjelaskan kepada kita tentang perbezaan-perbezaan tadi untuk memberikan kita satu penegasan bagaimana cara untuk kita berinteraksi, bagaimana untuk kita bermuamalah, berhubungan dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita di luar situasi perang tentu sekalian. Macam kita hari ni, sebelum ni ada orang kata si fulan itu keluar daripada grup, satu grup yang kononnya Islam, kalau keluar jadi kafir, yang boleh dihukum bunuh dan seumpama dengannya. Ini perkara-perkara ini adalah perkara yang salah tentu sekalian. Jadi orang yang berbeza pendapat dengan kita, bagaimana cara untuk kita tangani, kita bezakan. Kalau perang, caranya lain tentu sekalian. Bila di luar daripada peperangan, caranya lain, dia tak sama. Bukan dia balon saja, perang ke tak perang sama hukum macam tu, tak boleh. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kami Maha mengetahui apa yang mereka katakan itu. Maknanya kalau kita ada orang buat jahat dengan kita pun, sebaik-baiknya kalau boleh kita tolak dengan cara yang terbaik. Kalau kita nak atasi masalah kejahatan yang orang buat pada kita, contohnya orang ambil barang kita, jangan kita ambil barang orang lain pula tu sekalian. Kan kadang-kadang orang pergi masjid, keluar tengok selipar hilang. Bila selipar hilang, kau baliklah tak payah pakai selipar. Dah, dia siapa punya selipar orang lain pula. Orang lain pula keluar tengok selipar tak ada, dia tengok mana yang ada dia pakai. Tak boleh lah macam tu. Bila kita keluar daripada masjid, tengok selipar kita tak ada, tengok tak ada, dua cara. Satu, kalau kita nak cepat balik, kita balik terus, jangan ambil orang lain punya. Sebab kita tak tahu siapa yang ambil kita punya. Ataupun yang kedua, kita tunggu sampai orang dah habis balik semua, tengok ada selipar lebih, tak ada orang dah, baru kita ambil yang tu sekalian. Jangan kita pemain balon aja. Nanti orang keluar, celaka betul, siapa ambil aku punya. Dia pula ambil orang lain punya, dia balik. Orang datang, celaka betul, siapa ambil selipar aku. Sudah jadi celaka semua. Jadi kita jangan membalas kejahatan dengan cara yang sama jahatnya ataupun lebih teruk lagi. Itu dalam hadis Nabi itu pun yang dijadikan kaedah fiqh ada disebut la darar wala dirar. Jangan kamu membuat kerosakan dan jangan kamu membalas kerosakan dengan kerosakan.
Kemudaratan, sebut kemudaratan, samalah. Kemudian dalam surah Al-Fusilat, ayat 34 hingga 35. Dan tidaklah sama kesannya dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Mana benda yang baik dengan jahat tak sama kesannya. Berbeza. Tidaklah kejahatan yang ditujukan kepada kamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menyuruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Jadi kalau orang itu lihat dia buat benda tak baik dengan kita buat baik dengan dia. Lama-lama dia pun jenuh, tak ada buat jahat lagi kat kita. Dia terletih betul lah jenuh ni. Haji Mat ni orang buat jahat kat dia, dia baik lagi kat kita. Haji Mat ni kita dah jatuhkan dia, dia baik lagi dengan kita. Lama-lama dia baiklah dengan kita terus lihat. Tapi kalau kita buat tak baik, dia buat tak baik, kita balas. Apa beza kita dengan dia? Dia kata sama aje Haji tu. Jadi kita balas dengan kebaikan supaya dia jadi rakan karib kita, kata Allah Ta'ala ya. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang boleh buat macam tu lihat, orang buat jahat kat dia, dia balas lagi dengan kebaikan, ini hanya orang-orang yang ada sifat sabar saja. Sebab tu sabar ni bukan senang. Kita cakap boleh lah wak sabar kan. Tapi bagaimana kesabaran yang sebenarnya? Jadi itu sekalian, hanya orang-orang yang sabar saja yang dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. Contoh yang paling Rasulullah lah tu sekalian. Rasulullah tu orang campak najis sabar. Kita ni pantang sikit-sikit melenting tu sekalian. Kadang-kadang tak puas hati pergi cari bomoh pula. Ini lagi teruk sampai dia cari ni bomoh tu sekalian. Tengok orang meniaga dia punya kawan tu apa nama ni, laris, dia punya tak laris, dia carikannya bomoh. Padahal tu sekalian patutnya dia fikir, kenapa dia punya laris boleh jadi makan dia lebih sedap daripada kita. Kita masak tak pandai. Kita belajarlah masak. Ini dah dicarikannya bomoh. Yang sana pula dah kena jumpa bomoh. Bomoh tu kata tu jiran sebelah kau tu yang meniaga tu, dia yang bagi kau punya. Sudah dia pun cari bomoh lain pula. So, berbalas-balas. Kita Islam tidak mengajar yang sedemikian. Baik, kesimpulannya tuan-tuan sekalian, maqasidus syariah bagi menjelaskan perbezaan-perbezaan ini ialah jelas pada pandangan saya, kata Syekh Ali Muhyiddin Al-Qaradawi ini. Dia kata apa? Bagi menerangkan jurang perbezaan antara agama dan pegangan bagi muslimin dan non-muslim adalah seperti berikut. Yang pertama, mengetahui hakikat-hakikat perbezaan untuk menerimanya dan berinteraksi dengannya dengan cara yang betul. Satu, kita belajar untuk mengetahui hakikat-hakikat perbezaan. Orang kafir tu, apa perbezaan dengan kita? Satu, daripada sudut agama dia tu lihat. Apa pantang larang dalam agama dia? Kita jangan langgar. Jangan kita, orang kafir lantaklah situ kata dia. Kita tahu, contohnya ada orang bukan Islam yang dia memang menganggap lembu betina itu sebagai Tuhan dia tu siap. Tapi kita sembelih depan dia, kita pergi campak kepala lembu depan rumah dia. Tak boleh lah. Jadi kita bukan nak cari permusuhan, tapi kita mengetahui perbezaan itu bertujuan untuk kita menerima dan untuk kita berinteraksi dengan cara yang baik. Kita cari perbezaan. Macam tuan-tuan kan, kita baru kenal dengan kawan kita, baiklah sama orang Islam ke bukan Islam, kita tengok apa perbezaan dia. Oh, dia ni suka makan sambal petai, kita tak suka. Bukan berarti kita gaduh, kau jangan makan sambal petai kata depan aku, bukan. Tapi kalau boleh, oh dia suka sambal petai, nanti bila musim petai aku belikan petai bagi kat dia, kan. Jadi dia suka dengan kita terus lihat. Bukan kita apalah kau tak, petai tu makruh, bau busuk. Tak boleh macam tu terus lihat. Namanya carikan perbezaan itu supaya kita boleh berinteraksi dengan dia. Baik, yang kedua, meletakkan manhaj al-mizan, neraca pertimbangan yang khusus bagi setiap pihak dan situasi. Neraca untuk berinteraksi dengan kafir yang etis tidak sama dengan neraca untuk berinteraksi dengan ahli kitab. Seperti mana neraca semasa aman tidak sama dengan neraca semasa perang. Dan neraca untuk berkelompok minoriti tidak sama dengan neraca majoriti. Maknanya kita juga mesti mengetahui itu sekian. Tempat duduknya, keadaan satu-satu benda. Sebab tu satu-satu hukum boleh berubah disebabkan masa, tempat, kerana apa? Kerana budaya. Sebab tu ada pula sebut apa, al-adah muhakkamah. Kadang-kadang ada suatu tempat, satu kaum boleh menjadi hukum. Kerana apa? Kerana adanya neraca timbangan di situ,
perbezaan-perbezaan. Kita bergaul dengan orang etis, dengan orang yang ahli kitab, dia tak sama tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab ahli kitab dia dipadu dengan kitab yang turun daripada Allah SWT juga. Cuma sekarang dah tak ada dah ahli kitab ni. Sebab kitab tu semua telah dimasukkan dengan turunnya Al-Quran. Dia tak sama dengan orang etis. Etis ni dia tak percaya langsung dengan Tuhan. Tapi kalau ahli kitab, dia masih lagi percaya pada Tuhan, tuan-tuan sekalian. Dia tahu Allah SWT sebagai Tuhan, cuma dia mensyirikkannya. Apa lagi? Ya, perbezaan antara dalam keadaan aman dan dalam keadaan tak aman tak sama, tuan-tuan sekalian. Macam kita sekarang lah, zaman sebelum PKP dengan zaman PKP tak boleh sama, tuan-tuan sekalian. Peraturan dia berbeza-beza. Sebab tu kemudaratan yang datang boleh mengangkat perkara-perkara dan hukum-hukum yang tertentu. Apa lagi? Neraca untuk kelompok minoriti dengan orang majoriti. Kalau minoriti, macam mana kita nak berinteraksi dengan mereka? Kita orang minoriti, tinggal di tempat orang non-Muslim, tuan-tuan sekalian. Macam mana caranya? Kalau kita majoriti pula, non-Muslim duduk jadi minoriti di tempat kita, macam mana pula keadaannya? Mesti kita fahami situasi itu supaya senang kita nak berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, perbezaan merupakan sunatullah dan bertepatan dengan tabiat insan yang dikurniakan oleh akal. Ini perbezaan kita ni adalah sunatullah. Memang hukum ketetapan Allah Ta'ala. Kemahuan yang bebas dan kuasa memilih oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, satu perkara yang normal jika berlakunya perbezaan dalam ideologi, pegangan dan persepsi. Makna ada perbezaan kita dengan orang lain tu, itu maknanya satu benda yang normal. Tak mungkin sama. Kalau orang Islam dan orang kafir sama, ya ada apa beza dia, tuan-tuan sekalian? Mesti ada perbezaan. Jadi perbezaan itu adalah suatu yang normal, datangnya daripada Allah SWT. Cuma kita cari titik pertemuan yang mana yang boleh kita fahamkan supaya kita boleh berinteraksi dengan cara yang baik dengan non-Muslim. Yang keempat, yang terakhir, menyesuaikan diri dengan perbezaan dan menerimanya untuk perkongsian hidup dalam suasana yang sejahtera. Kita menerima perbezaan. Alah, macam kita dengan isteri kita lah, tuan-tuan. Kita dengan isteri kita pun ada beza, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita suka durian, isteri kita tak suka durian. Kita tak suka durian, isteri kita hantu tempoyak, hantu durian. Macam-macam lah. Jadi kita jadikan perbezaan itu untuk kita boleh hidup secara aman. Boleh hidup secara berkongsi. Itu kalau tuan-tuan dengar penceramah Indonesia tu. Dia kata kalau kita ada isteri yang gemuk, kita manfaatkan kegemukannya. Kalau kita ada isteri yang cerewet, kita manfaatkan kecerewetannya. Macam tu. Jadi apa saja perbezaan yang ada pada rakan kita, yang non-Muslim tadi, kita jadikan dia sebagai satu perkara yang kita boleh manfaatkan. Dan menerimanya untuk perkongsian hidup dalam suasana yang sejahtera, saling berinteraksi, bahkan lebih utama lagi bekerjasama dan tolong-menolong di atas dasar kebaikan, kesejahteraan serta kepentingan rakyat dan negara. Itu yang kita berkawan dengan rakan-rakan non-Muslim bertujuan untuk kebaikan rakyat dan juga negara, tuan-tuan sekalian. Itu sebab kita kadang-kadang pelik, tuan-tuan sekalian, ya. Ada orang kat dunia ni, kat Malaysia lah, tak sampai jauh-jauh, tuan sekalian, orang politik ni, bila dia berkahwin dengan bila dia berkawan dengan satu grup non-Muslim, kumpulan D misalnya, dia kata kumpulan D ni baik, dia kafir zimmi, dia nak Islam, dia tak faham Islam lagi, tak apa. Kita marah dengan kumpulan M tu, ini kafir harbi, ini musuh Islam. Kemudian bila dia tak suka dengan si D, dia suka balik dengan MCM pula, tu sekalian. M ni kafir zimmi, M ni dah baik, M ni lebih baik daripada si D ni musuh Islam, kafir harbi. Masya Allah, tu sekalian. Macam mana boleh jadi macam tu? Ini kesilapan kadang-kadang orang-orang politik, tu sekalian, dalam menilai. Dia hanya menganggap satu orang itu betul bila bersama dia, dan dia menganggap orang itu tak betul bila tak bersama dengan dia. Ini adalah suatu benda yang tak betul. Jadi kita kena perbetulkanlah, tuan-tuan sekalian. Kalau tidak, tak sampai ke manalah. Kita bukanlah satu kumpulan yang disebut sebagai da'i, yang berdakwah untuk agama Allah Ta'ala, bukan, tuan-tuan sekalian. Itu hanya untuk bermotif politik semata-mata, untuk kepentingan duniawi semata-mata. Saya satu je, tuan-tuan sekalian.
Buat apa pun kita kena fikir nanti kat akhirat semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang-senang kita kat dunia apa kita sebut tu kita anggap betul, nanti kat akhirat kita boleh jawab belum tentu lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi berhati-hati. Baik tuan-tuan sekalian, sampai sini dulu malam ini. Kita berjumpa lagi esok malam dalam siri yang ke-6 untuk kita membicarakan tentang mengiktiraf karamah insaniyah dan hak-haknya serta mutlak. Secara mutlak. Mengapa kita nak mengiktiraf karamah insaniyah? Kemuliaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya mulia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Anak India ke dia, anak Melayu ke dia, anak Cina ke dia, anak Kristian ke, anak Hindu, anak Buddha, semuanya lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ada dosa, tuan-tuan sekalian. Kemudian bila dia membesar, yang tu akan mempengaruhinya, barulah itu akan memberi kesan padanya. Tapi Allah Ta'ala mengiktiraf semua kita manusia ni lahir dalam keadaan yang sama. Sebab itu Allah Ta'ala muliakan manusia ni tadi. Tak kira orang tu Islam ke bukan Islam, dia lahir saja, dia masih lagi dalam keadaan kemuliaan fitrah yang suci tanpa dosa. Cuma nanti soal dia membesar jadi kafir, jadi beragama apa, yang itu akan membawa perbezaan yang lain pula. Tapi kita nak bicarakan di sini iaitu tentang karamah insaniyah. Bila karamah insaniyah, maknanya kemuliaan manusia itu bukan sewenang-wenang boleh kita cabuli, kita cerobohi. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, yang itu kita akan bicara esok malam. Kemudian kita akan bicara juga esok malam tentang penyatuan agama-agama samawi pada asal usulnya, ini daripada Allah Ta'ala. Mana agama Masihi, Yahudi, Islam itu datangnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada Tuhan yang sama. Kitab pun diturunkan oleh Tuhan yang sama. Cuma kenapa berlaku perbezaan-perbezaan selepas itu, khususnya kepada orang Yahudi yang begitu memusuhi Islam dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah setakat ini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zurriyyatina ajma'in minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma tawwil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana thabbit imanana wa asin a'malana wa aslih auladana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah wa la takhtim alaina bi khatimati syaqawah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.